Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Puan Mazlina binti Manan selaku penyelaras program transisi bagi murid tahun 1 sesi persekolahan 2022 dan 2023. Yang saya hormati barisan ibu bapa penjaga murid tahun 1 bagi sesi persekolahan 2022 dan 2023. Yang pertamanya, saya ucapkan tahniah kepada tuan-puan sekalian kerana anak-anak tuan-puan sekalian akan menempuh satu pengalaman baru di aliran perdana untuk tahun 1. Berbeza dengan pendidikan prasekolah yang telah anak-anak tuan-puan hadapi sebelum ini. Baiklah, para ibu bapa yang saya hormati, untuk Sekolah Kebangsaan Taman Universiti 3, murid tahun 1 yang berdaftar seramai 85 orang dan pihak sekolah mampu menyediakan 3 kelas untuk memastikan anak-anak belajar dengan sempurna. Wahai ibu bapa yang sangat saya hormati sekalian, marilah kita bersama-sama memberi kerjasama dan membantu anak-anak supaya berjaya melalui program transisi, seterusnya melalui proses persekolahan tahun 1 dengan seronok dan mencabar. Saya berharap ibu bapa bersiap sedia untuk menyediakan anak-anak dari segi aspek fizikal, sosio-emosi dan fizikal supaya anak-anak gembira hadir ke sekolah untuk mengikuti sesi pembelajaran dengan bersemangat. Anak-anak akan melalui 3 fasa sewaktu program transisi yang akan dilaksanakan. Ketiga-tiga fasa itu akan dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti yang sesuai mengikut tahap perkembangan sosio-emosi anak-anak dan perkembangan fizikal mereka. Jadi, saya harap ibu bapa sentiasa memberi kerjasama kepada pihak sekolah untuk melaksanakan pelbagai program yang bersesuaian dengan anak-anak tuan dan puan. Saya harap kita sentiasa berganding bahu memastikan anak-anak mendapat pendidikan yang sewajarnya dan sama-samalah kita mengingatkan anak-anak tentang menjaga SOP ketika berada di sekolah supaya anak-anak sentiasa dalam keadaan sihat ketika belajar di sekolah. Sekian sahaja daripada saya selaku Guru Besar SK Taman Universiti 3. Selamat datang ke sekolah anak-anak. Terima kasih. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, salam sejahtera pembuka bicara. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Guru Besar Puan Wan Normawati binti Wan Abdul Malik, yang dihormati ibu bapa dan penjaga murid tahun 1 sesi 2022. Salam perkenalan daripada saya Cikgu Mazlina binti Manan selaku penyelaras program transisi tahun 1 sesi 2022. Tahniah saya ucapkan kepada semua ibu bapa dan penjaga kerana telah berjaya mendaftarkan anak ke tahun 1 pada tahun ini, sekaligus telah menjadi sebahagian dari warga SK Taman Universiti 3. Diharap kita akan dapat bekerjasama ke arah kecemerlangan murid-murid. Sebentar lagi saya akan menerangkan serba sedikit berkaitan program transisi, tata cara pakaian murid dan kesediaan murid ke sekolah. Baiklah ibu bapa sekalian, program transisi merupakan program orientasi murid tahun 1. Program ini akan berlangsung selama 3 minggu dan mengandungi 3 fasa.
Sepanjang program transisi dilaksanakan, murid-murid hanya perlu membawa beg dan alat tulis. Murid-murid tidak perlu lagi membawa buku-buku teks sehingga diberitahu. Kerana sepanjang program transisi, murid-murid akan menggunakan modul transisi yang akan dibekalkan oleh pihak sekolah. Baiklah, saya berharap ibu bapa ataupun penjaga boleh memberi perhatian sepanjang taklimat ini dilaksanakan. Diharap juga tuan-puan boleh membaca dengan teliti slide taklimat yang akan diberikan nanti. Mari kita berkenalan dengan barisan pentadbir SK Taman Universiti 3. Guru besar SK Taman Universiti 3 ialah Cikgu Wan Normawati binti Wan Abdul Malik. GPK pentadbiran ialah Cikgu Jensani bin Ilyas. GPK HEM Cikgu Ezihan bin Zainal. Cikgu Ravi Chandaran sebagai GPK Co-Curriculum. Seterusnya, kita akan berkenalan dengan guru kelas tahun 1. Tahun 1, guru kelasnya ialah Cikgu Mazlina binti Manan. 1 Omega, Cikgu Nur Hafizah binti Jamasri. Guru kelas 1 Gamma iaitu Cikgu Antiri, anak perempuan Ramachandran. Kita lihat pula guru mata pelajaran untuk murid tahun 1 pada tahun ini. Cikgu Mazlina binti Manan akan mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Cikgu Nur Hafizah binti Jamasri akan mengajar Bahasa Inggeris, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Cikgu Helmi Hazlin binti Sahari akan mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu. Cikgu Antiri, anak perempuan Ramachandran, akan mengajar mata pelajaran Bahasa Inggeris. Cikgu Siti Faizah binti Muhyiddin akan mengajar mata pelajaran Matematik dan Pendidikan Muzik. Cikgu Ezihan bin Zainal akan mengajar mata pelajaran Sains. Seterusnya, Ustazah Nur Adliha binti Muhammad akan mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam. Ustazah Hazwani binti Bidin akan mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam dan Bahasa Arab. Ustazah Rohana binti Abdullah akan mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam. Cikgu Nur Murni binti Osman mengajar mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Cikgu Roshiha binti Siddiq akan mengajar mata pelajaran Pendidikan Moral. Baiklah, saya akan memperkenalkan apa itu program transisi tahun 1. Transisi tahun 1 ialah merupakan program transisi prasekolah ke tahun 1. Ianya merupakan satu program yang bertujuan untuk membantu murid menghadapi perubahan daripada pendidikan tidak formal di rumah atau tadika kepada pendidikan lebih formal di tahun 1 sekolah rendah. Dalam masa yang sama, program ini juga dapat memastikan agar semua murid tahun 1 yang datangnya dari latar belakang, pengalaman dan sosioekonomi yang berbeza akan dapat memulakan proses pembelajaran di tahun 1 pada tahap pencapaian yang hampir sama. Kita lihat apakah tujuan program transisi ini. Program transisi bertujuan ialah murid-murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran, guru-guru dan kawan baru dalam masa yang singkat. Kemudian, tujuannya ialah supaya guru-guru dapat menyelaraskan keperluan kognitif,
emosi, kerohanian dan jasmani murid secara menyeluruh sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran secara formal di tahun 1. Seterusnya, tujuannya untuk meningkatkan minat dan semangat murid untuk datang ke sekolah tanpa banyak masalah. Baiklah, program transisi tahun 1 sesi 2022. Program ini menyediakan murid menghadapi perubahan, menyesuaikan diri dan membina keyakinan diri untuk memulakan proses pembelajaran di tahun 1. Jadi, setakat ini makluman yang saya dapat, tempoh pelaksanaannya ialah 21 Mac hingga 28 April 2022. Objektifnya ialah untuk menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah. Kemudian untuk membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya dan guru. Untuk meningkatkan keyakinan dan membentuk sikap positif dalam interaksi sosial serta pembelajaran murid. Dan seterusnya untuk menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Baiklah ibu bapa sekalian, mari kita lihat apakah kandungan program transisi tahun 1 sesi 2022 ini. Kandungannya ialah mengandungi modul orientasi dan modul PDP. Apa yang terkandung di dalam modul orientasi ini? Di dalam modul orientasi terkandung rutin kelas, perbualan awal, aktiviti fizikal, aktiviti suai kenal, aktiviti pembelajaran dan rehat. Manakala modul PDP pula ialah melibatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara bertema dan aktiviti fizikal. Jadi maksudnya di sini ialah sambil murid berkenalan dan melakukan rutin harian, murid juga akan didedahkan dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara bertema. Baiklah, di sini saya ingin terangkan serba sedikit apakah peranan ibu bapa ataupun penjaga sepanjang program transisi tahun 1 dilaksanakan. Ibu bapa perlulah memberi dorongan dan gambaran positif tentang pembelajaran di tahun 1. Memerhatikan tingkah laku, perkembangan dan pembelajaran anak serta mengambil tindakan yang sesuai. Berinteraksi dengan guru dari semasa ke semasa, membantu meningkatkan keyakinan anak dalam pembelajaran. Menghadiri taklimat yang dianjurkan oleh pihak sekolah, melibatkan diri dalam aktiviti sekolah dan mengambil tahu perkembangan semasa sekolah. Dan seterusnya, ibu bapa perlulah menyediakan kelengkapan pembelajaran seperti alat tulis, buku dan pakaian. Baiklah, ini adalah perincian fasa yang terdapat di dalam program transisi tahun ini. Terdapat 3 fasa program transisi, iaitu fasa persediaan, fasa penyesuaian dan fasa kesediaan. Fasa persediaan berjalan pada minggu pertama sesi persekolahan. Kemudian, fasa penyesuaian iaitu melibatkan modul orientasi pada minggu kedua. Manakala fasa kesediaan iaitu melibatkan modul PDP bertema. Ini adalah tema-tema yang akan kita masukkan sepanjang minggu kesediaan. Berikut adalah tema program transisi murid tahun 1 sesi 2022 iaitu Kami Murid Tahun 1 Minda Cerdas Mata Bercahaya. Baiklah ibu bapa sekalian, semakin cepat anak menyesuaikan diri dalam persekitaran baharu, semakin baik pengalaman persekolahan dan pembelajaran mereka.
Sekarang kita lihat tata cara berpakaian bagi murid-murid tahun 1 Sekolah Rendah SK Taman Universiti 3. Kita lihat gambar yang pertama iaitu murid perempuan Islam. Ini adalah uniform sekolah. Murid moral iaitu kaum India ataupun kaum Bumiputra. Seterusnya murid lelaki. Berikut adalah gambar murid berpakaian baju KRMJ ataupun baju sukan. Baiklah, kita lihat murid-murid perlu memakai pakaian seragam sekolah pada setiap hari. Pakaian sukan apabila dimaklumkan. Bermaksud apabila guru memaklumkan murid perlu memakai pakaian sukan, barulah murid memakai pakaian sukan. Seterusnya, murid perlulah memakai tanda nama yang dibekalkan. Tanda nama yang dibekalkan pada awal persekolahan adalah untuk mengenal pasti murid tersebut adalah murid tahun 1. Tujuan tanda nama tersebut diberi adalah supaya sekiranya murid memerlukan pertolongan, ramai yang akan membantu kerana kita sedia maklum murid tahun 1 memang masih perlu dibantu terutamanya apabila pergi ke tandas ataupun ke kantin. Murid perlu membawa beg dan alat tulis. Sepanjang minggu orientasi, murid hanya perlu membawa beg dan alat tulis. Murid tidak perlu lagi membawa buku teks, buku aktiviti dan buku tulis. Ini kerana sepanjang minggu orientasi, murid akan diberikan modul di sekolah. Dan modul tersebut akan digunakan di sekolah dan akan ditinggalkan di sekolah. Murid perlu membawa duit belanja ataupun bekal ke sekolah. Duit belanja perlulah mencukupi dan tidaklah terlalu banyak untuk mengelakkan kehilangan wang. Kita lihat tata cara seterusnya. Murid boleh pakai kasut dan stokin sekolah berwarna putih ataupun hitam. Kita lihat contoh kasut putih dan kasut hitam. Lihat pula kekemasan rambut murid seperti berikut. Ini adalah rambut murid lelaki. Kita lihat di depan panjang rambut tidak boleh melebihi bulu kening. Di sebelah rambut tidak boleh menutup telinga. Sideburn tidak boleh melepasi garisan tengah hidung. Belakang pula rambut tidak melebihi 1,5 inci dan mesti di atas paras kepala. Kita boleh lihat contoh di bawah ini. Di sini pula kita dapat lihat contoh rambut murid perempuan. Rambut murid perempuan perlulah diikat dengan kemas. Tiada rambut di tepi telinga. Sepit dengan kemas. Sekiranya murid mengikat rambut, reben hanya dibenarkan berwarna putih atau hitam sahaja. Ini pula adalah cara pemakaian tudung bagi murid Islam. Murid moral yang memakai baju kurung pula perlulah butang baju sepanjang masa. Kita lihat waktu ataupun sesi persekolahan murid. Kita lihat pada hari Ahad dan Khamis, murid waktu sesi pembelajarannya ialah dari jam 7.20 pagi hingga 12.40 tengah hari. Manakala pada hari Isnin, Selasa dan Rabu, waktu pembelajaran murid ialah dari jam 7.20 pagi hingga 12.10 tengah hari. Ibu bapa sekalian, ini adalah masa yang ditetapkan buat masa ini. Namun, jika ada perubahan akan dimaklumkan kepada ibu bapa dari masa ke masa.
kita dapat lihat ada perbezaan waktu balik, iaitu pada hari Ahad dan Khamis murid akan pulang pada jam 12.40 tengah hari. Manakala pada hari Isnin, Selasa dan Rabu murid akan pulang pada jam 12.10 tengah hari. Ibu bapa digalakkan menghantar murid 10 minit awal sebelum PDPC bermula. Ini bermaksud sekiranya PDPC bermula pada jam 7.20 pagi, maka digalakkan murid hadir seawal 7.10 pagi ataupun sebelum 7.10 pagi. Waktu pulang adalah secara pandu lalu, iaitu guru akan menghantar murid ke kantin, manakala ibu bapa akan menjemput anak secara pandu lalu di kantin. Ibu bapa digalakkan ataupun perlu melabel nama anak dan kelas di cermin kereta. Ini adalah untuk memudahkan pihak sekolah dan murid-murid mengenali kereta puan dan tuan.